Okey. Boleh kita mula Boleh. dekat pandangan hari ni cikgu akan masukkan dekat bahagian C dan terus kepada penutup. So kalau sekiranya keperluan, minggu depan kita akan masuk karangan panjang. Tetapi sebelum kita masuk karangan panjang, cikgu akan bagi satu latihan lah karangan pendek untuk sama ada kita boleh teruskan ke karangan panjang atau tidak. So ini adalah bab akhir untuk karangan pendek. Jadi cikgu harap awak fokus lah. Okay, untuk bagi satu impak positif sebab lagipun cikgu dengar-dengar akan ada ujian pertengahan lepas naik raya. Jadi itu cikgu nak tengok lah apa kamu punya perkembangan. Hari dah dapat, cikgu lupa nak tanya, hari tu result untuk BM 301 dapat berapa? Tak tahu. Oh, cikgu tak boleh tahu. Tak tahu, tak dapat lagi lah. Oh, tak dapat lagi. Alright, okay, tak apa. So, hari ni cikgu akan semak dulu dekat awak punya karangan. Okay, first thing kita akan buat pendahuluan. Okay, mana pen? Okay, lihat ini. Okay, so ini adalah pendahuluan. Pendahuluan. So, kepentingan mencegah jenayah ragut ialah untuk memastikan keselamatan masyarakat. So, kita ada sentuh tema kepentingan mencegah jenayah, tema. Lepas tu kita ada jelaskan tema iaitu untuk memastikan masyarakat serta kita ada ayat arahan. So lengkaplah kat sini, cikgu akan bagi full mark lah 3/3. So kita akan masuk dekat bahagian isi. Antara faktor jenayah ragut adalah kerugian dan kecederaan kepada masyarakat kerana ini akan menambahkan beban kepada masyarakat. Okey, betul. So maksudnya apabila dia cedera dengan rugi, dia akan menambahkan beban masalah lah kepada masyarakat. So ayat bagi isi, ni ialah isi. Okay, kita dah masuk dekat bahagian isi. Faktor antara faktor kita ada ayat arahan, kita dah masuk pun ayat arahan. Okay, bagus. So kita dah masukkan isi ada dan juga ini akan menambah beban kepada masyarakat. Ada uraian. Okay, good. So, yang kedua, selain itu jenayah ragut sering berlaku kepada kalangan wanita kerana banyak peragut ialah lelaki. Dan berlaku kepada kalangan yang berlaku kepada kalangan wanita kerana banyak peragut lelaki. Okay, betul. So, awak dah masukkan pendana wacana. Okay, pendana wacana selain itu bagus. Jenayah ragut sering berlaku pada kalangan wanita. Sering berlaku kita ada masukkan. Bagus. Ini adalah isi. Okay, kerana banyak peragut. Kerana kebanyakan peragut. Okay, banyak tu kita tukar kepada kebanyakan. Kebanyakan peragut ialah seorang lelaki. Okay, tambah kat sini. Dan banyak tu tukar kepada kebanyakan. Okay, faham Putra? Faham. Alright, okay. Selepas itu, elakkan berjalan bersendirian kerana ini mungkin menambah risiko
Okay, first ada penanya wacana, mengelakkan berjalan persendirian atau mengelakkan pun boleh, mengelakkan pun boleh. Okay, mengelakkan pun boleh. Mengelakkan berjalan bersendirian itu ada isi kerana ini mungkin menambah risiko diragut. So ada huraian sekali. So cikgu hari tu minta untuk buat cikgu tu minta buat 4 kan, dengan malam tidak berbau. Okay, tak apa, malam tidak berbau tu asal Putra tak dapat jawab Tak dapat jawab. Okay, tak apa. So akhir sekali kita boleh masukkan malam tidak berbau tu dengan dekat ayat, iaitu inilah isi. So lepas Putra dah buat isi, tandakan pangkah. Okay, pangkah ni dah buat. Kesan berlaku ni dah buat. Elak persendirian dah buat. Kerugian kecederaan dah buat. So kita akan pergi ke malam tidak berbau. So tak boleh akhir sekali lah. Sebab kalau ikutkan kita ada lagi 2. 1, 2, 3. Ada lagi 3 lah. So cikgu akan buat dekat muka surat baru. Dan dekat close. Okay. Okay. So kita akan masuk dekat bahagian isi malam tidak berbau. So maksudnya kita akan tulis selain itu, selainnya kita boleh jadi malam tidak berbau ni adalah pepatah tau Putra. So kita boleh tulis bab kata pepatah bab kata pepatah malang tidak berbau. Okay, kerana kita perlu perlu apa? Perlu bersiap sedia. Okay, boleh. So selainnya bab kata pepatah malam tidak bau kerana kita perlu bersiap sedia. Ataupun ayat yang lain cikgu boleh tolong adalah iaitu terus je kita masukkan malam tidak berbau kerana jenayah ragut berada di mana-mana. Di mana-mana. Okay, kejap So selainnya malam tidak bau kerana jenayah ragut berada di mana-mana. Okay, cukup sampai situ. So malam tidak bau settle. Okay, seterusnya adalah membimbangkan. Kita tulis penanda wacana. Setelah itu jenayah ragut membimbangkan
Membimbangkan masyarakat kerana apa? Putra, cuba cikgu satu ayat. Kerana okay. Dapat tak? Ke tak dapat? Dapat. Uh, tak. Okay. Apabila, okay, cikgu bagi ayat Bila membimbangkan ni, awak kena hafal 3 je. Kesihatan, keselamatan dan cuaca. Okay. Membimbangkan kesihatan macam tu. Membimbangkan keselamatan ataupun membimbangkan cuaca yang membimbangkan macam tu. Okay. Awak hafal 3 tu je. So apabila kamu jumpa perkataan yang membimbangkan tu, hafal 3 ni iaitu kesihatan, keselamatan dan cuaca. So mengikut kita tahu tema adalah jenayah ragut. So tak mungkinlah kesihatan dan juga cuaca. So yang tinggal adalah keselamatan. So kita boleh tulis setelah itu jenayah ragut membimbangkan masyarakat kerana faktor keselamatan diri. Macam tu. Okay, noktah. Okay. So membimbangkan pun settle. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Okay, apabila kita jumpa ayat membimbangkan, okay, bila kita jumpa ayat membimbangkan, kita kena bahagi kepada 3 saja. Ingat 3 iaitu kesihatan, keselamatan dan juga cuaca. So, contoh ayat membimbangkan yang cikgu beri tolong ialah setelah itu jenayah ragut membimbangkan masyarakat kerana faktor keselamatan. Ataupun cikgu ubah setelah itu setelah itu penyakit macam sebelum ni PKP kan, penyakit COVID membimbangkan masyarakat kerana faktor kesihatan diri yang macam tu contoh. So kalau berkaitan dengan cuaca, setelah itu hujan lebat di Kelantan membimbangkan kerana cuaca yang teruk macam tu. Okay, faham tak dekat situ Putra? Adalah. Hmm? Adalah. Okey, adalah. Tak apa. Nanti uh, kita buat satu lagi satu lagi latihan bagi kat situ cikgu nak nampak awak boleh ke tak. So tapi cikgu nampak isi awak tu dah bagus dah. Cuma perkataan tata bahasa mungkin kena betulkan. Okey. So barulah tulis akhir sekali. Okey. I sekali mangsa. Okey. Kita boleh buat ayat laporan polis. Okey, bila mangsa je kita buat ayat. Akhir sekali mangsa ataupun trauma. Okey, kita boleh buatlah akhir sekali mangsa mengalami apa? Mengalami Trauma. trauma. Kerana apa? So bagi cikgu huraian. Kerana
Kerana diragut. Kerana mempunyai pengalaman diragut. Okay. Kita tak boleh tulis diragut je sebab macam pendek sangat. So, inilah isi-isi yang perlu ada dekat dalam huraian. Okay, dan karangan pendek. Tapi cikgu lupa nak cakap, untuk karangan pendek, isi tak perlu jarak tau. Dia gabung. Faham tak maksud cikgu? Kita tak faham. Faham. So awak jangan buat langkah macam ni tau. Terus je sambung naik atas ni. Okay. So next adalah penutup. Tapi sebelum tu kita kira dulu. Kita kira Putra punya tu dengan cikgu punya kata perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Sini ada 9. Jadi sini ada 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2, 6. Ni sini ada 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sini ada 15 sebab yang cikgu kira seorang lelaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Cuba Putra kira dulu. 9 campur 17 berapa? Berapa sekali? Berapa? Kira semua ni. 9 tambah 17 tambah 15 tambah 11. Ada 50. 52 betul? Cikgu salah. 52 Okay, 52. So sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini ada 10. 10 dan 62. Okay, 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Sini dah ada 72. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 9. Sini ada 9. 72 tambah 9 berapa? 81. 81. Okay, 81. Okay, penutup. Kita tak boleh lebih daripada 9 atau 10 batang perkataan lah. Okay. Kalau ikutkan okey je kalau lebih 90 sikit. Tapi kalau boleh kita elakkan lah. So macam tadi sebab kalau tu cikgu akan potong dekat bahagian penanda wacana. Biasanya cikgu-cikgu akan potong lah dekat penanda wacana. Maksudnya antara faktor jenayah ragut ialah selain setelah itu okay. Tak boleh potong lah. Okay. So kita akan buat kesimpulan. Okay, kita akan tengok dulu dekat bahagian kesimpulan. Okay. Okay. Dekat bahagian penutup ni, adalah penutup lah.
kesimpulan dan penutup adalah benda yang sama. Penutup berfungsi untuk merumuskan segala perkara yang telah dihuraikan dalam isi dan memberi konklusi kepada penulisan ini. Berikut ialah contoh ayat penutup yang boleh digunakan. Ayat kesimpulan memberi pendapat secara keseluruhan. Kesimpulan aktiviti sukan ini memang berfaedah untuk dilakukan. Okey. Okey. Kita ada ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat pendapat, ayat penilaian dan juga ayat harapan. Okey, macam cikgu pernah terangkan sebelum ni, kita boleh pilih salah satu. Okey, salah satu daripada semua ayat-ayat tersebut. Tapi cikgu lebih sarankan kita mengambil ayat yang cikgu bulatkan ni, iaitu ayat kesimpulan. Kalau karangan panjang boleh kita buat ayat cadangan, ayat pendapat, ayat penilaian, ayat harapan. Sebab karangan pendek dia cuma nak kita simpulkan segala apa yang kita telah buat intipati dalam isi. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu lebih sarankan awak buat ayat kesimpulan. Okay, sebab apa? Kita tahu karangan pendek ni tak boleh banyak patah perkataan. So cukup ayat kesimpulan sahaja. Alright. Okay, nanti bila kita masuk karangan panjang, baru cikgu akan ajar ayat cadangan, ayat pendapat, ayat penilaian dan juga ayat harapan. Okay. Faham tak dekat situ? Faham. Faham? Faham. Okay. Alright. Sorry tahu cikgu tak dengar sikit suara awak. Macam unclear. Okay. Kita akan ambil satu ayat kesimpulan. Okay. Cikgu bagi masa awak 10 minit. Lebih sangat 10 minit tu. 5 minit lah, 5 minit untuk awak buat satu kesimpulan pendek je tentang jenayah ragut. 5 minit cikgu bagi. Kesimpulannya, masyarakat perlulah berhati-hati agar tidak diragut. Kesimpulannya, masyarakat perlu berhati-hati. Berhati-hati. Lepas tu? Agar tidak diragut. Agar tidak diragut. Okay. Okay, cikgu akan semak dulu. Kesimpulannya, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak diragut. Okay. So, kesimpulan, ini adalah ayat kesimpulan. Kesimpulannya, masyarakat perlu berhati-hati. Okay. Perlu berhati-hati. Ini adalah satu ayat arahan. Okay. Kita terima. Okay. Bila berhati-hati pun, bila kita cakap kau kena berhati-hati atau awak kena berhati-hati atau awak semua kena berhati-hati. Macam contoh awak bercakap dengan kawan awak, kau kena berhati-hati di jalan raya. Macam tu. Itu adalah satu ayat arahan ataupun dipanggil sebagai ayat nasihat. Okay. Boleh jadi sebagai ayat nasihat. Okay. Pun kita akan terima di kesimpulan. Okay.
Cikgu ulang lagi sekali, okey? Kesimpulan ni adalah yang cikgu tandakan warna merah ini adalah itu adalah ayat kesimpulan. Okey, ayat kesimpulan ni lah yang cikgu tandakan yang bulat ni dekat sebelah kanan, sebelah kiri. Okey, kita ambil ayat, awak ambil ayat kesimpulan. So, kesimpulannya masyarakat perlu berhati-hati. So, perlu berhati-hati ini adalah satu ayat arahan dan boleh jadi sebagai ayat satu nasihat. Okay, so kita terima. Apabila ada ayat arahan atau ayat nasihat, kita terima. Macam contoh nampak tu, kesimpulan aktiviti bersukan ini memang berfaedah. Memang berfaedah. Itu adalah satu ayat apa? Putra. Ayat arahan. Okay, satu ayat arahan. Okay, good. So, agar tidak diragut. Agar tidak diragut ni adalah satu apa orang kata? Ayat huraian. Okay. Okay, so kira settle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Total adalah 88 patah perkataan. Good. Okay, kita still lagi bawah 90. So kiranya Putra, cikgu nampak awak dah boleh buat ayat satu. Mungkin ada sikit ayat yang tidak boleh buat tu, tak apa, nanti kita slow-slow belajar. Dan juga dari segi patah perkataan pun kita still selamat sebab bawah daripada 90. Lebih daripada tu kita kira macam pelajar tak menepati ciri-ciri lah. So lebih 8 tu tak apa. Okay. Tapi ingat pesan cikgu lah, kalau 81 hingga 85 tu lebih baik. Okay, tapi kalau contoh 88 ni pun okey je, no hal. Asalkan tak lebih daripada 80. Okay, tu je daripada cikgu. So next, kita akan buat latihan lain. Satu lagi latihan sebelum kita masuk dekat karangan panjang. Karangan panjang mungkin cikgu akan masuk minggu depan. Okay, sebab cikgu akan bagi awak satu karangan pendek. Awak kena hantar dekat cikgu sehari sebelum Jumaat minggu depan. Maksudnya hari Khamis tu sebelum pukul 12 malam awak hantar kat cikgu. Sebab cikgu nak semak dulu, cikgu nak tanda sama ada boleh tak cikgu meluluskan awak pergi ke karangan panjang. Okay, so dan juga sini. Sini kita ambil sini. So next kita akan beralih kepada soalan yang lain. Okay, kita buat ini lah. Soalan respon terhad. Okay. Ada 4 je. So, mari kita baca sama-sama. Berdasarkan soalan yang diberi di bawah, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okay. So, kita tengok dulu dia punya tema. Okay, cuba awak bantu cikgu, tema dia apa? Jaga jarak. Tema dia jaga jarak. No. Cuba tengok apa yang paling besar. Tema dia adalah, nampak ni, yang besar ni. Pemakaian penutup mulut dan hidung. Okay. So, kita dah jumpa tema dia. Next, kita tengok dia punya isi. Okay, cuba awak beritahu cikgu apa arahan dia sebenarnya. Faedah ke, kepentingan ke, ataupun apa? Faktor ke.
Faktor. Faktor. Okey. Boleh? Ataupun kita back kepada kita punya apa tadi? Nota. Change kepada okey. Ya ke untuk ni adalah tip pemakaian penutup mulut dan hidung? Kita boleh ke tulis faktor? Faktor tu kan cikgu cakap tentang keburukan. Cara. Pandai pun. So, cara pemakaian penutup mulut dan hidung. Ni adalah cara dan juga cara. Okay. So, kita pergi kepada karangan pendek kita. Cuba bagi cikgu, cikgu buat sikit ayat tapi awak cuba buat huraian, okey? Okey. Alamak besar pula tulisan. Okey, ni adalah ni adalah rasa macam ni. Cara pemakaian, kita tulis balik tema. Cara pemakaian penutup mulut dan hidung apa? Cuba bagi cikgu huraian. Cara pemakaian penutup hidung, mulut dan hidung. Okey, cikgu bantu. Cara pemakaian penutup mulut dan hidung untuk hidung yang betul untuk keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat. Okey. So, ini adalah kita punya pendahuluan. Okey, mari kita tengok betul tak pendahuluan yang kita buat sama-sama. Okey. Cara pemakaian penutup mulut dan hidung yang betul untuk keselamatan masyarakat. Cikgu nak tanya Putra, umum tak? Umum tak kita punya tu? Umum. Okey, bila umum, sekejap.
Okay, bila umum kita nampak cara. Cara. Lepas tu kita ada pemakaian penutup mulut dan hidung dan untuk keselamatan masyarakat. Apa yang first cikgu tandakan ini adalah ayat arahan. Second adalah tema dan akhir sekali adalah huraian kepada tema. Ingat lagi tak cikgu cakap ada apa? Untuk pendahuluan kita ada jelas. Jelas dah apa? Sentuh. Okey, pandai. Jelas dan sentuh. Okey. So bila kita dah ada dua ni, jelas dan juga sentuh. So maksudnya kita dah jelaskan pemakaian penutup mulut dan kita dah sentuh tema dia. Okey, jelas dan sentuh adalah kepada tema di mana jelas pemakaian penutup mulut dan hidung yang betul untuk keselamatan masyarakat. Okey, jelas tak pemakaian tu untuk tema? Okey, jelas. Dan kita sentuh tak tema? Sentuh pemakaian penutup mulut dan hidung. Okey? Okey. So, next adalah guru bagi kepada isi. Okey. Kita boleh terus tulis kepada antaranya. Antaranya ambil satu untuk awak buat ayat. Apa? Nak yang mana? Elakkan memakai di bawah dagu. Okey. Jadi antaranya apa tadi? Elakkan memakai di bawah dagu. Kerana apa? Cuba buat ayat. Kerana Kerana perlu akan masuk ke dalam pelitup muka. okey. Antaranya kita boleh kalau kita pakai bawah dagu, apa yang terdedah? Perlu. Maksudnya apa? Perlu. Peluh? Tak. Maksudnya bila kita pakai penutup mulut, kan mask. Bila kita letak bawah dagu, apa yang terdedah? Udara. Dekat kita punya muka. Cuba awak bayangkan kita pakai mask, kita dah tutup dah mulut dengan hidung. Tapi bila kita letak kat bawah dagu, apa yang terdedah? Mulut dan juga hidung. Kan bila kita pakai penutup mulut, mask tu, bila kita buka mask tu, mulut dan juga hidung kita akan terdedah. So antaranya ialah mengelakkan makan di bawah dagu kerana mulut dan hidung akan terdedah kepada udara ataupun akan terdedah pun boleh
kepada penyakit lah, kepada penyakit. Pada penyakit. Okey, full stop. So antaranya elakkan memakai di bawah dagu kerana mulut dan hidung akan terdedah kepada penyakit. Tapi disebabkan cikgu rasa boleh ni kita kepada udara yang membawa penyakit. Okay. Okay tak sampai situ, okay tak? Okey. Okay. Tapi kalau awak nak senang, padamlah kepada udara penyakit ni, kepada penyakit pun boleh. Okay, teruslah tulis kepada penyakit. Okay, penyakit. So, elakkan memakai di bawah dagu kerana mulut dan hidung akan terdedah kepada penyakit. So, next kita akan ambil selainnya. Kita akan tulis selainnya. Selainnya, kita ambil hanya boleh pakai sekali sahaja. Selainnya, boleh dipakai. Kita tulis balik, boleh dipakai. Boleh pakai sekali saja. Boleh dipakai. Boleh pakai tadi. Boleh pakai sekali sahaja kerana apa? Apa bagi cikgu ayat? Kerana virus yang terlekat kat pelitup muka. okey. Selainnya boleh pakai sekali sahaja kerana kuman. Kita tak boleh cakap virus. Kita cakap kuman. Okey, virus tu dalam bahasa Melayu kuman lah. Tahu, jangan, kita tak boleh tulis virus. So, sekali sahaja kerana kuman terlekat pada penutup mulut tersebut. Okey. Selainnya boleh pakai sekali sahaja kerana kuman telah terlekat. Telah lupa. Kerana telah terlekat pada penutup mulut. Okey. So, kita berhenti dulu. Antaranya ni kita telah masukkan dekat penanda wacana. Elakkan memakai di bawah dagu. Okey, kita dah masuk dekat isi pertama ni, isi ni yang cikgu merahkan ni. Kita dah masuk isi pertama. Okey, bila ada isi ada huraian kerana mulut dan hidung akan terdedah kepada penyakit. So, kerana ni, start daripada kerana ni sampailah penyakit ni adalah huraian. Okey, so bila huraian, bila ada huraian ni, okey, cukup. Okey, antaranya elak memakai bawah pakaian kerana mulut dan hidung akan terdedah kepada penyakit. So, cukup situ. Isi tambah huraian lengkap. So, kiranya full mark. Okay. So, next, selainnya, still lagi kita ada penanda wacana. Selainnya, boleh pakai sekali sahaja. Ini adalah isi yang kedua. Nampak ni, isi yang kedua cikgu merahkan ni. Kerana, nampak start daripada kerana itu adalah ayat apa? Putra?
Ayat 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 huraian. pandai pun. Ayat huraian. So ayat ini adalah ayat huraian. Ni yang cikgu tanda kamera ni boleh pakai saja, ini adalah isi. So bila isi tambah huraian, dia akan jadi lengkap. Okay, so good. Macam tu. Next, kita akan pergi dekat isi yang ke-3. Isi ketiga cikgu ambil ni dipakai tidak melebihi 8 jam. Okay, cikgu nak tulis kat mana ni? Padam ni lah. Okay. Selain itu, dipakai tidak melebihi 8 jam. Kerana apa? Ataupun tidak melebihi 8 jam. Lepas hal ini kerana apa? Penutup telah kotor. Ataupun kita cakap penutup tidak boleh lagi digunakan. Okay. Bila kita pakai mask lebih daripada 8 jam, mask tersebut, penutup mulut tersebut tidak boleh digunakan kerana ada kotoran. So, cuba bagi cikgu ayat hal ini kerana kotoran pada pelitup muka itu telah apa? Telah terlekat. Telah terlekat. Tadi kita dah buat dah, kerana kuman telah terlekat pada penutup mulut. Selain tu, ini kerana penutup mulut telah kotor. Hal ini kerana penutup mulut telah kotor. Telah kotor. Stop sampai situ pun boleh. Hal ini kerana penutup mulut telah kotor. Situ saja. Okay. So, akhir sekali, tulisan cikgu pun boleh tahan juga. Jangan berkongsi dengan orang lain. Kerana apa? Kerana boleh. Kerana apa? Apa kalau kita berkongsi dengan orang yang sakit? Kerana orang yang dijangkiti oleh kuman itu akan, kita pendekkan ayat tu. Kerana boleh dijangkiti oleh orang penyakit. Stop sampai situ. Okay. So, settle untuk pengenalan dan juga isi kita kira 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So ni ada 11. So kita kira isi pula 1, 2, 3. Lima satu. So bila tambahkan dapat berapa Putra? 62. Okay, 62. So kita ada lagi berapa? Kita ada lagi 18. Okay, kita ada lagi 18 patah perkataan untuk penutup. So masa dah nak habis, cikgu nak awak buat karangan baru. Okay, awak siapkan penutup ni, penutup. Okay, ni awak salin balik cantik-cantik tau. Buat betul-betul karangan pendek dan salin balik. Dan cikgu akan bagi awak satu karangan pendek untuk awak siapkan. Boleh? Boleh. Okay. So, minggu depan baru kita masuk ke karangan panjang. So, hari ni cikgu simpulkan secara pendek. Okay. Apa yang Putra kena buat pada minggu ni adalah yang pertama, Putra perlu membuat penutup. Okay, penutup untuk karangan pendek yang ni. Okay, maksudnya kena tulis isi yang pengenalan yang lengkap, pengenalan, isi dan juga penutup. Okay, boleh? Boleh lah. Okay, dan make sure tulis berapa jumlah patah perkataan. Macam contohlah Putra dah buat hilang pula. Hilang. So Putra akan buat karangan full tau. Karangan yang ni full. So nanti Putra kena kira berapa patah perkataan dan kena tulis. Contoh tadi kita dapat 60 patah perkataan, betul? Contohlah tambah dengan 12 patah perkataan bagi penutup. So Putra kena tulis 74 patah perkataan. Macam tu. Faham? Faham. Okay. So buat karangan ni, karangan yang kita bincang ni satu. Okay. Yang kedua adalah ujian. Ujian karangan pendek. Okay. Ujian karangan pendek ni cikgu akan bagi markah lah. So markah full bagi karangan pendek adalah 10/10. Awak tak dibenarkan meniru. Pertama tak boleh meniru. Kedua, awak tak boleh Google. Okay, tak boleh Google. Ketiga, awak tak boleh menggunakan ayat dari sumber internet. Okay, internet. Ataupun yang keempat, awak tak boleh search langsung. Maksudnya awak buat ujian tu macam betul-betul ujian. Tak boleh meniru, tak boleh apa. Faham tak? Faham. Okay. So cikgu akan bagi markah di situ dan kalau cikgu akan tulis lulus atau gagal. Okay. Bila salah satu dan cikgu akan tulis lagi satu adalah separa lulus. Okay. Bila lulus,
kita akan terus loncat kepada karangan apa? Karangan panjang. Okey, karangan panjang. Kita akan terus loncat kepada situ. Bila gagal, kita kena ulang balik karangan pendek. Okey, bila separa lulus, separa lulus ni kita akan buat sedikit karangan pendek. Okey, karangan pendek dan juga karangan panjang. Okey, kita akan fokus kepada dua-dua, tapi akan masuk sikit lah karangan pendek ni. So kalau awak terus lulus, cikgu dah tak perlu fokus lagi dekat karangan pendek. Okey, faham? Faham. Okey, so itu saja daripada cikgu. Nanti cikgu akan bagi malam ni lah, macam lewat malam lepas terawih macam tu, cikgu akan bagi soalan untuk awak jawab. Okey, boleh? Boleh. Alright. Okay. So itu sahaja daripada cikgu. Awak ada apa-apa nak cakap ke? Tak ada. Okay. So cikgu nak ucapkan selamat berbuka puasa. Tolong ibu kat dapur ke. Okay. So nanti kita jumpa pada minggu hadapan. Tapi lupa. Jangan lupa hantar pada Khamis. Okay. Hari Khamis untuk cikgu cek. Okay. Dua-dua. Tahu? Hari Khamis depan. Khamis depan. Boleh? Boleh. Okay, good boy. So, itu saja. Cikgu ucapkan terima kasih. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.